Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah, rakan-rakan sekalian, hari ini Kak Nur, lebih mesra dipanggil dengan Kak Nur, sebenarnya nama sebenar Puan Cik Norsida binti Ramli, dari SMK Bandar Baru Darul Aman, ingin membentangkan satu perkongsian ilmu yang boleh dikongsi dan dipanjangkan kepada anak-anak pelajar di sekolah masing-masing, iaitu yang kami namakan Bengkel Pembugaran Pendidikan Islam KSSM SPM 2021 bermula dengan KSSM 2021. Baik, antara kandungan dalam bengkel ni diperkenalkan dulu dengan pengenalan KSSM SPM, iaitu SPM KSSM ni mempunyai dua kertas. Kertas satu bertulis yang markahnya ialah 100 markah dan nisbah kepada 80 markah. Kertas dua iaitu ujian tilawah Quran dan hadis, juga dengan 100 markah, nisbah 20 markah. Jadi kita di peringkat sekolah, kita hanya meletakkan markah mentah sahaja, manakala nisbah ini akan dilaksanakan di peringkat lembaga peperiksaan. Baik, antara bidang soalan ataupun banyak mana soalan yang akan disoal dalam kertas peperiksaan SPM yang sebenar, soalannya ialah 5 soalan dan pelajar mesti menjawab kelima-lima soalan ini. Iaitu soalan 1, bidang Al-Quran dan hadis, dan dipecahkan kepada bilangan bagi setiap tajuk. Diletakkan di sini, ini yang terkandung dalam buku teks, iaitu bidang Al-Quran dan hadis tingkatan 4 mempunyai 7 tajuk, tingkatan 5 2 tajuk, tingkatan hadis 2 tajuk, tingkatan 5 Al-Quran 6 tajuk dan hadis 2 tajuk. Jadi hadis ni hanya 4 tajuk sahaja. Kemudian soalan 2, bidang akidah, tingkatan 4 mengandungi 3 tajuk dan tingkatan 5 2 tajuk. Soalan 3, bahagian fiqah, bidang fiqah, tingkatan 4 ada 5 tajuk dan tingkatan 5 tajuk juga. Dan soalan 4, bidang sirah dan tamadun Islam dan tokoh, tajuk tingkatan 3 ada 3 tajuk, tajuk tingkatan 4, sirah dan tamadun 3, tokoh 4, dan tingkatan 5, sirah dan tamadun 1, tokoh ada 3 tajuk. Soalan 5, bidang akhlak Islamiah, tajuk tingkatan 4 ada 4 tajuk dan tajuk tingkatan 5 ada 4 tajuk. Jadi setiap soalan menawarkan markah sebanyak 20 markah, jadi 20 markah kali 5 jadi 100. Wajaran dia yang kita sebut tadi ialah 80%. Kemudian kita tengok, kita boleh bentangkan ini kepada pelajar-pelajar masing-masing di sekolah. Yang ini kami wujudkan program pembugaran ni ialah untuk pelajar-pelajar di daerah Kubang Pasu khususnya, iaitu kita sentuh berkaitan dengan bidang Al-Quran dan hadis yang ramai calon tidak mendapat markah penuh ataupun hilang sebahagian markah, iaitu di bahagian terangkan pengajaran. Pengajaran di bahagian hadis maupun bahagian Al-Quran ni dia berbeza dengan pengajaran di bahagian akidah, fiqh, tamadun dan akhlak ataupun adab disebut sekarang, iaitu dia lebih kepada jawapan pengajaran ayat yang mesti diambil daripada intisari keratan ayat sahaja, sama ada ayat Al-Quran ataupun ayat hadis. Antara contohnya ialah soalan dikehendaki, biasanya soalan pengajaran sama ada hadis ataupun
bidang Al-Quran ni, pengajaran dia nak kepada terangkan. Jadi bila terangkan, ramai calon kita yang kebanyakannya tidak ada huraian. Yang tidak ada huraian menyebabkan mereka hilang markah. Dan satu lagi di pengajaran ayat dan hadis, Al-Quran dan hadis ni, perkataan yang di depan yang mesti ada ialah kita hendaklah, kita mestilah, kita wajiblah. Antara ayat yang perlu dielak ialah kita haruslah. Jadi kita perlu tekankan kepada pelajar dalam kelas masing-masing. Dan di setiap terangkan ini dia ada kata hubung. Iaitu yang saya lebih suka kepada pelajar-pelajar di kelas yang saya ajar, iaitu kata hubungnya ialah suka ataupun saku. Suka tu apa dia? S tu supaya, U tu untuk, K kerana, A agar. Jadi iaitu yang kita tumpukan. Salah satu contoh yang saya letakkan di sini, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dan boleh baca kemudianlah. Saya baca satu sahaja. Kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk. Kalau calon jawab setakat itu sahaja, jadi markahnya ialah 1. Dan disambung dengan huraian sebab soalan terangkan perlu pada huraian. Jadi huraiannya ialah agar. Agar apa? Agar menjadi hamba yang bertakwa. Jadi agar di hujung tu tidak semesti sama macam contoh saya tunjukkan. Jadi jika agar ataupun huraian tu bersesuaian dengan isi, maka calon tersebut berhak mendapat markah. Okey. Yang seterusnya ialah kita pastikan anak-anak didik kita ni mahir istilah. Jadi istilah yang perlu mereka kuasai dengan sepenuhnya. Tidak boleh kuasai separuh. Bila kuasai separuh, maka hilang markah. Kalau tak menguasai langsung, maka soalan yang berikutnya, iaitu misalnya di A1, A2, calon-calon tersebut tidak akan dapat memberi markah dengan, memberi jawapan dengan baik. Iaitu, antara contoh yang saya letakkan di sini ialah, nyatakan maksud syirik khafi. Jadi, calon juga kita perlu perkenalkan dengan beberapa istilah yang sama maksud dengan maksud. Kadang-kadang bila kita tukar sikit, nyatakan erti, langsung dah tak boleh jawab dah. Jadi, maksud tu sama dengan erti, sama dengan istilah, sama dengan definisi, sama dengan ta'rif. Jadi, kalau dinyatakan soalan tu diubah, bukan ditulis dengan maksud, nyatakan istilah syirik khafi. Jadi, samalah. Jadi, juga yang perlu ditekankan kepada calon, terutamanya calon-calon yang di peringkat sederhana maupun di peringkat galus. Kemungkinan galus ni, kemungkinan mereka akan gagal, kemungkinan mereka akan lulus. Kemudian, kalaulah mereka tidak boleh menjawab istilah ni, tak mahir istilah, maka soalan yang berikutnya, biasanya A2 ni dia akan naik contoh. Nyatakan 2 contoh syirik khafi. Jadi, kalau calon tersebut tidak menguasai apa itu syirik khafi, maka mereka akan meletakkan jawapan juga. Tapi jawapan yang tidak yang luar daripada contoh syirik khafi. Biasanya mereka akan tulis contoh syirik khafi ini, kebiasaan dalam kelas saya lah, sebab mereka tak boleh menguasai istilah. Jadi calon ni tulis munafik, syirik, tulis syirik saja, sebab dah ada dari situ syirik. Ya? Jadi diambil balik ya itu. Jadi itulah yang kita nampak soalan ni soalan mudah, tapi sebenarnya soalan ni susah bagi calon yang sederhana maupun yang galus. Kemudian mereka juga tidak boleh menguasai soalan KBKK. Terangkan mengapa Islam melarang perbuatan syirik khafi. Ini dah satu dah. Satu tak boleh jawab. Nak jawab sama ada dalam bentuk positif ataupun negatif. Nak jawab yang bentuk yang macam mana. Kadang-kadang soalan ni soalan
ditanya mengapa Islam melarang. Kebanyakannya calon menjawab faktor berlaku syirik khafi. Jadi memang hilang markah di sini kalau calon tu tidak berhati-hati dengan kehendak soalan. Kemudian kita kenalkan juga dengan calon-calon kita iaitu kata tugas. Jadi calon kena fahami kata tugas yang ada dalam soalan SPM. Soalan-soalan sama ada kita buat di peringkat sekolah maupun dalam peperiksaan awam seperti SPM. Antara soalannya ialah nyatakan ataupun senaraikan, terangkan, huraikan, jelaskan, beri pandangan, bincangkan, mengapakah, banding ataupun beza, perbandingan atau perbezaan. Kemudian antara soalannya ialah misalnya dia kata senaraikan rukun haji contoh. Senaraikan rukun-rukun haji mengikut susunan. Yang ni senaraikan. Yang ni juga kita nampak soalan dia senang sangat. Tetapi kadang-kadang menghilangkan markah. Sebab apa? Soalan ni soalan berfokus. Dia minta soalan ni ialah jawapan tu mesti mengikut susunan. Contoh dia, kalau calon tu tulis rukun haji mengikut susunannya ialah dia tulis yang itu. Tapi dia tak baca kali kedua, tak perhati dengan betul-betul, tiba-tiba dia ingat tawaf, maka dia letak tawaf dulu. Lepas tu dia ingat lepas tawaf mesti sa'i, ditulis sa'i. Jawapan tu betul rukun haji, tetapi tidak boleh diberi markah kerana kehendak soalan ialah mengikut susunan. Jadi calon mesti menjawab ikut susunan seperti contoh yang diberi. Niat, wukuf, tawaf sehinggalah kepada tertib. Baik. Kemudian yang ini ialah tips KBKK. Tips untuk kemahiran berfikir kreatif dan kritis ni. Ini biasanya soalan kita kadang-kadang kita ajar dalam kelas punca. Dah calon kita tak boleh jawab. Soalan sebab apa tak boleh jawab? Kita dalam soalan kita tak tulis punca. Kita kata terangkan faktor ataupun terangkan sebab. Maka calon juga tak boleh jawab sebab dia kata punca ni apa. Sedangkan sama maksud je. Punca tu faktor sebab. Antara clue yang saya letakkan di sini ialah iaitu kita hendak kepada calon tu macam mana cara dia nak jawab. Dia mesti ingat clue. Clue 4 benda ni sahaja yang paling mudah. Iaitu iman, ilmu, amal, kawan. Ataupun amal ibadah kita. Amal tu boleh buat amal ibadah kita lah. Nah, jadi kalau calon dalam mana-mana tajuk pun, kalau misalnya dia tanya punca berlaku sumbang mahram, contoh dia. Punca berlaku syirik. Contohlah. Yang ni, jadi calon tu ingat, clue dia iman. Apa sebab? Sebab mempunyai iman yang lemah. Ini saya tak letak kepada jawapan terangkan. Kalau jawapan terangkan tu dia mesti kata hubung dia macam tadilah, SUKA, supaya, untuk, kerana ataupun agar ataupun contoh. Jadi yang ringkas sahaja yang saya letakkan di sini iaitu seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihatlah. Agama. Ilmu agama yang kurang mantap ataupun kurang ilmu agama. Dari segi amal dia macam mana? Amal dia tidak mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dari segi kawan, dia berkawan yang macam mana yang menyebabkan dia boleh melakukan perbuatan syirik. Berkawan dengan kawan yang buruk akhlak. Jadi calon juga biasanya dia tak memanjangkan sikit jawapan dia. Dia tulis tu berkawan. Banyak berkawan tak salah. Sebab tu jawapan yang calon letakkan tu jadi salah. Jadi dia kena tulis. Kalau punca tu punca yang dilarang, dia mesti tulis kawan yang buruk akhlak. Kemudian soalan berkaitan dengan cara mengatasi ataupun langkah menangani.
Sama juga. Pakai clue yang sama. Iaitu clue-nya iman, clue-nya ilmu, clue-nya amal, clue-nya kawan. Sama sahaja. Jadi senang yang ni untuk membantu calon-calon yang sederhana lah. Okey. Kemudian cara mengatasi yang tadi kita sebut tadi ni, kalau soalan tu dia khusus. Bagaimana cara anda mengatasi rakan yang suka melakukan vandalism di sekolah? Jadi, kalau jawapan kepada rakan, jawapan kepada jiran, jawapan kepada ahli keluarga, maka ingat, clue-nya ialah nasihat, ajak, doa, contoh, hadiah. Paling mudah nasihat, ajak, doa. Cukup 3. Boleh dah dapat. Dua isi jawapan, satu lagi isi jawapan pertahanan. Markah biasanya 4 markah sahaja. Dia tak jadi 6 markah. Mengikut KBSM lah. Kalau KSSM ni, wallahu a'lam. Tapi biasanya 4 markah sahajalah. Jadi, itu clue dia. Nasihat, ajak, doa, tunjuk contoh teladan, bagi hadiah. Contohnya, dia kena bina ayat lah. Cara saya mengatasi apa-apa dengan menasihatinya, dengan mengajaknya. Okey. Kemudian kalau pengkhususan kepada masyarakat. Kalau masyarakat ni ingat 3 benda ni juga. Iaitu kempen, lapor, kerjasama. Apa ayatnya? Mengadakan kempen kesedaran. Itu jelaslah. Itu soalan jelas. Dah jelas. Ada apa? Kempen apa? Kempen kesedaran. Kalau soalan tu terangkan, mengadakan kempen kesedaran supaya masyarakat tidak melakukan lagi perbuatan membuang ataupun perbuatan mencemarkan air. Contohlah, macam-macam lah contoh. Tak boleh letak kan. Melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebab apa? Untuk diambil tindakan. Tu huraian lah. Jadi ingat, kalau masyarakat, kempen, lapor, kerjasama. Jangan letakkan denda. Sebab kita masyarakat, kita tak boleh nak mendenda. Yang denda tu ialah tugas penguat kuasa. Seperti polis dan sebagainya. Yang ni. Kalau negara ataupun pemimpin, kalau soalan tu, jika anda seorang pemimpin di tempat anda, barulah jawapan ni boleh diguna pakai. Iaitu kuat kuasa undang-undang, denda, penjara. Itu clue yang sangat mudah lah yang saya letakkan di sini. Kemudian hikmah. Hikmah, kebaikan, kelebihan. Kadang-kadang soalan ni diminta terangkan hikmah. Maka calon dah terpinga-pinga. Apalah maksud hikmah ni? Jadi hikmah tu sama maksud dengan kebaikan, sama maksud dengan kelebihan. Terhadap individu. Bila terhadap individu, clue-nya ialah maruah diri, ibadah, jiwa dia, hidup dia, ganjarannya macam mana. Dan kalau terhadap individu, jawapan calon dia mesti ada perkataan ianya, seseorang itu dia. Contoh dia, di sini saya tak letakkan maruah diri. Jadi saya nak betulkan di sini, kalau terhadap individu, jawapan calon tersebut, dia mesti menulis seperti ini. Akan menyebabkan maruah dirinya terpelihara ataupun dihormati. Amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Berikutnya lah jiwanya, kehidupannya, kehidupan dia akan diberi ganjaran pahala. Itu terhadap individu. Baiknya letak perkataan ia, dia, untuk nak membezakan terhadap individu dan terhadap masyarakat. Kalau terhadap masyarakat, dalam jawapan letakkan masyarakat. Dan clue yang dia ingat, yang dia mesti ingat ialah berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan hubungan sosial, berkaitan dengan maruah masyarakat. Misalnya,
Kalau dari segi ekonomi, apa jawapan yang baik yang dia tulis? Akan ekonomi sesebuah masyarakat akan menjadi maju. Itu contoh. Mesti ada masyarakat. Kalau terhadap masyarakat, jawapan calon mesti ada masyarakat. Kalau jawapan terhadap individu, dalam jawapan calon macam saya sebut tadi, mesti ada ia, mesti ada dia. Baik. Kemudian, hikmah terhadap negara. Sama juga macam tadi. Jawapan dia, calon tu sebaiknya dia tulis politik negara akan menjadi semakin kuat. Musuh merasa gerun untuk menyerang negara. Ada perkataan negara. Dan kalau tak tulis, adakah boleh menghilangkan markah? Tak hilang markah. Cuma ini nak membantu supaya calon tu tidak keliru dalam menulis jawapan. Kadang-kadang calon tu menulis tersalah daripada kehendak soalan. Soalan nak kepada individu. Tiba-tiba ditulis berkaitan dengan masyarakat dan negara. Jadi bila ada clue-clue yang macam tu, ini boleh menyelamatkan jawapan dan seterusnya markah calon. Baik. Begitu juga dengan soalan kesan, akibat, keburukan, kelemahan. Sama juga khususnya terhadap individu. Kalau soalan tu dia tak khusus kepada sesiapa, maka itu lebih selamatlah. Baik. Sama juga clue dia. Clue-nya ialah iman, diri, amalan, jiwa, kehidupan jadi macam mana. Ini akibat, keburukan, kelemahan, akibat melakukan perbuatan riba terhadap individu. Jadi macam mana? Imannya akan menjadi rosak. Maruah dirinya akan tercemar. Begitulah seterusnya sehingga kepada akhir clue tu kehidupan. Hidupnya akan dilaknat. Hidup dia, hidup ia. Baik. Dan terhadap masyarakat. Sama juga macam tadi clue dia. Tak berubah. Maruah, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kalau soalan tu tanya, terangkan akibat riba terhadap masyarakat. Jadi, calon tu pun, ingat, maruah. Maruah masyarakat Islam akan tercemar. Ekonomi masyarakat Islam menjadi semakin mundur. Sama sahaja jawapan dia. Baik. Kemudian, calon-calon juga kita perlu ingatkan pada mereka iaitu berhati-hati dengan penulisan bagi perkataan tidak ataupun jangan. Yang ini sangat-sangat menghilangkan markah dengan tidak dijangka lah. Calon diingat, jawapannya betul tetapi salah. Misalnya soalan, nyatakan perbuatan yang dilarang ketika menziarahi orang sakit. Dia pun tulis pokok soalan ataupun kepala soalan, perbuatan yang dilarang ketika menziarahi orang sakit, iaitu jawapan dia. Yang dilarang, membuat bising sehingga mengganggu pesakit. Enggan membantu pesakit yang ingin melakukan ibadah. Itu jawapan yang betul. Biasanya kita akan jumpa jawapan calon yang macam ini. Dia tersilap, dia letak perkataan tidak ataupun jangan. Tidak membuat bising semasa melawat. Betul lah. Itu adabnya. Tapi dengan sebab dia buat jawab tidak tu. Jadi perkataan tidak, jangan tu sangat-sangat perlu, kita perlu tekankan kepada calon di sekolah. Dan biasanya kita padamkan sekejap perasaan kasihan kita terhadap pelajar. Kesian, lagi satu markah lagi nak dapat 40. Jadi kita tandalah betul. Jangan tuan-tuan dan perempuan. Sebab ini akan menjadi kebiasaan calon dan calon tu akan terbawa-bawa dalam peperiksaan sebenar. Okey. Baik. Ini satu lagi. Hikmah dilarang. Kadang-kadang bukan setakat calon.
Kadang-kadang kita sendiri pun tersilap menanda sama ada tersilap memberi markah ataupun tersilap dalam tidak memberi markah. Jadi bila hikmah dilarang, kita perlu pesankan, ingatkan sepanjang masa kepada calon kita, pelajar-pelajar kita, bila hikmah dilarang, jawapan mesti positif. Jawapan yang baik-baik. Misalnya, mengapakah Islam melarang perbuatan riba? Sama juga clue dia, macam tadi. Clue dia diri, iman, amalan, doa, pahala syurga. Cuma saya nak tekankan sini, bila hikmah dilarang, tekankan kepada calon, bila nampak saja hikmah dilarang, hikmah di depan, dilarang, maka jawapannya ialah mesti positif. Baik. Contoh dia. Hikmah dilarang dari aspek kekeluargaan. Iaitu contoh. Agar keluarga terhindar dari pergaduhan, agar kasih sayang dalam keluarga bertambah erat, agar keluarga menjadi contoh tauladan kepada keluarga lain. Dia ada perkataan-perkataan keluarga di situ. Ini hikmah dilarang dari aspek masyarakat dan sosial. Aspek masyarakat dan sosial, iaitu agar kehidupan masyarakat menjadi aman, harmoni, agar masyarakat mendapat keredaan Allah. Dalam jawapan tu ada perkataan masyarakat. Dan kemudian sebab dilarang. Bila nampak soalan sebab dilarang, maka jawapan calon mestilah dalam bentuk negatif. Jawapan yang kesan buruk, tidak baik semua. Misalnya, mengapakah Islam melarang umat Islam minum arak? Apa sebab? Kerana maruah dirinya akan tercemar, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Segala amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Sebab dilarang, jawapannya negatif. Hikmah dilarang, jawapannya positif. Baik-baik. Okey. Ini sebab dilarang dari segi aspek kekeluargaan. Cuma yang tadi positif, yang sekarang tukar kepada bentuk negatif. Sama saja ayat dia. Kalau bentuk positif, akan hubungan kasih sayang akan bertambah erat. Tetapi dalam bentuk negatif, sebab dilarang akan mengurangkan kasih sayang dalam keluarga. Baik, ini dari segi aspek masyarakat. Sama juga, kalau dalam hikmah dilarang, kehidupan masyarakat akan menjadi tenteram. Sebab dilarang, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram. Tukar saja daripada positif ke negatif, yang baik kepada yang tidak baik. Okey. Baik. Ini ialah soalan perbezaan. Ini juga boleh menghilangkan markah calon. Sangat-sangat menghilangkan markah calon, dan kadang-kadang jawapan calon tu bukan salah. Jawapan calon tu semuanya betul. Tetapi kerana teknik jawab menyebabkan calon tidak mendapat markah penuh ataupun hilang markah terus. Okey, misalnya soalan, jelaskan dua perbezaan di antara haji ifrad dan haji qiran. Calon tulis, pokok soalan dia, dua perbezaan antara. Jadi, mahirkan calon bila nampak soalan perbezaan, mahirkan mereka, wajibkan mereka untuk menjawab soalan perbezaan ni dalam bentuk kotak seperti yang tertera. Jadi, kita biasakan calon kita jawab seperti itu. Dan soalan beza ni, dia mesti ada kedua-dua belah kotak. Maksud dia, kalaulah haji ifrad, calon tu tulis tidak dikenakan dam. Tetapi haji qiran tak ada jawapan. Itu satu. Maknanya, salah dah lah satu. Okey, nanti saya akan terangkan. Dapat tak markah kalau calon tulis macam itu? Kemudian, aspek yang sama dalam satu baris. Okey, kita tengok balik. Aspek yang sama macam mana? Okey, yang baris yang pertama berkaitan dengan dam. Baris yang kedua berkaitan dengan masa. Okey, maksudnya kalau haji ifrad,
di sebelah sini ditulis tidak dikenakan dam. Jawapan yang di sebelah Haji Qiran yang selari dengannya dikenakan dam. Itu maksud dia macam tu. Baik. Katakan calon ini macam tadi. Dia tulis tidak dikenakan dam. Tetapi bahagian Haji Qiran kosong. Haji Ifrad dia tulis masa lama ataupun Haji Qiran dia tulis menjimatkan masa dalam ihram, tetapi Haji Ifrad dia tak tulis jawapan. Jadi sebelah sana kosong, sebelah sini kosong. Dapat tak markah? Maka calon tersebut tidak mendapat markah. 0/4. Jadi kalau calon tu tak tahu langsung apa jawapan, tulislah apa-apa saja berkaitan dengan haji asalkan ada nampak tulisan. Misalnya dia letak tidak dikenakan dam, tapi Haji Qiran ni dia tulis di situ melakukan haji pada bulan Zulhijjah, contoh dia. Memanglah salah. Kan? Bulan Zulhijjah tu berapa hari bulan? Kan? Jadi salah, memang betul salah. Tetapi kita boleh bagi markah di ruangan Haji Ifrad. Maksud dia tak kosong. Ataupun satu lagi, ini yang paling kita sayang sangat. Macam mana nak bantu? Memang tak boleh bantu kalau kita marking dalam peperiksaan. Sama ada kalau di peringkat peperiksaan awam telah lah. Memang kita dah memang tak boleh bantu. Kita hanya bagi markah saja. Jadi nak bantunya bila? Kita bantunya ketika calon tersebut berada dalam kelas. Okey. Contohnya, tidak dikenakan dam. Ruangan Haji Qiran dia tulis menjimatkan masa dalam ihram. Kemudian Haji Ifrad, masa lama dalam ihram. Di Haji Qiran dia tulis dikenakan dam. Kita boleh tak silang pangkah untuk memberi markah kepada calon tersebut? Tak boleh. Calon tersebut dapat berapa markah? Calon tersebut hanya mendapat 2 markah. Sayangkan jawapan semua betul, tetapi salah letak menyebabkan calon hilang 2 markah. Jadi inilah yang perlu kita tekankan dalam kelas kita. Baik. Kemudian, ini. Berkaitan dengan soalan hukum dan alasan. Sebenarnya soalan hukum dan alasan ni lama dah tak naik. Tiba-tiba 1 tahun tu naik semula. Tahun yang terkini-kini lah. 2019 kalau saya tak salah. Soalan hukum dan alasan. Soalan hukum dan alasan ni juga guru-guru perlu mahir. Iaitu kalau calon tersebut menjawab hukum betul, alasan yang diberi juga betul, maka dapat 2 markah. Calon tersebut betul hukum tetapi salah alasan, maka 1 markah. Dan calon tersebut dia salah hukum tetapi betul alasan, maka jawapannya ialah 0 markah. Jadi yang perlu tekankan di sini ialah jawapan hukum mesti betul untuk dapat sekurang-kurangnya 1 markah. Dan mahirkan juga calon menjawab dalam bentuk kotak supaya calon tersebut tidak tinggal jawapan alasan kebiasaannya. Biasakan macam ni. 1 hukum, sebelah lagi alasan. Boleh atau tidak untuk menjawab soalan hukum dan alasan bukan dalam bentuk kotak. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita biasakan hukum di baris lain, alasan di baris lain. Seperti yang saya tunjukkan. Jadi maknanya calon tu dia tak akan tertinggal. Dan kebanyakannya calon dia akan jawab macam ini. Biasanya dia jawab dalam bentuk perenggan. Hukum dan alasan ialah sah. Ini adalah kerana apa-apa-apa. Kadang-kadang alasan dia tak bagi alasan. Dia bagi huraian kepada hukum. Baik. Kemudian satu lagi, ini soalan bahagian sirah, tamadun dan tokoh ni, kebiasaannya calon tinggal terus. Mereka tinggal terus daripada menjawab, rela tinggal tanpa mencuba. Jadi satu lagi saya nak pesankan di sini,
soalan terangkan bahagian sirah dan tamadun ni, soalan ni dia perlu juga kepada isi dan huraian. Tetapi kata hubung selepas isi, dia tidak boleh guna pakai soalan kata hubung KBKK. Macam saya sebut tadi, suka tadi. Supaya, untuk, kerana, agar. Tak semuanya boleh, tak semua je lah. Kadang-kadang seperti boleh pakai. Seperti contoh, melalui, ini sebagai oleh, dengan. Nanti kita tengoklah nanti. Ini soalan berkaitan bahagian sirah dan tamadun. Jadi kita guna kata hubung yang kebanyakannya yang bila kita rujuk dalam buku teks, itulah kata hubung yang ada di bahagian sirah dan tamadun. Seperti ataupun contoh, melalui, sebagai, oleh, dengan. Baik, contoh yang saya letakkan di sini. Terangkan dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari sudut agama. Ini soalan juga berfokus. Dia nak kepada sudut agama. Dia tak nak kepada sudut ketenteraan. Dia tak nak kepada sudut pendidikan. Jadi juga kita perlu bantu calon. Salah satu cara untuk bantu ialah dengan menggariskan pengkhususan tu. Digaris ataupun dia bulatkan ataupun dia highlightkan dari sudut agama. Barulah jawapan tu tidak terkeluar daripada kehendak soalan. Contohnya soalan faktor kegemilangan tadi. Jadi calon tu pun tulislah, galakkan khalifah memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal. Tu isi. Bagi dekat siapa? Kepada para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Kemudian yang kedua, peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pusat pengajian. Huraian ni dia lebih kepada apa tujuan di bahagian sirah dan tamadun ni. Apa tujuan dia? Tujuan apa peranan, apa tujuan, iaitu. Kemudian berkaitan dengan tokoh. Tokoh ni juga biasanya soalan mudah. Dan calon juga memberikan jawapan yang sangat mudah. Jawapan yang sangat mudah ni memudahkan calon sendiri hilang markah. Contohnya, jelaskan dua sifat peribadi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Calon kebiasaannya memberi jawapan berkaitan dengan nilai-nilai murni. Dia letak satu je jawapan walaupun soalan dia jelaskan. Dia letak apa? Nilai murni. Dia letaklah apa-apa saja nilai murni. Contohnya berani, rajin, kuat beribadat. Satu je. Okey. Saya nak tekankan di sini berkaitan dengan sifat peribadi mana-mana tokoh yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sifat peribadi yang tercatat dalam buku teks sahaja diterima sebagai jawapan. Lain-lain tidak diterima. Sifat peribadi yang lain tidak diterima. Jadi, ada yang sifat peribadi yang misalnya rajin menuntut ilmu. Walaupun iaitu semua betul sifat peribadi mana-mana imam ataupun tokoh yang kita belajar. Tetapi jawapan tu mesti juga dirujuk dalam buku teks untuk membuktikan bahawa rajin menuntut ilmu tu rajin yang sebagaimana. Jadi senang sahaja. Jadi mau tidak mau kita galakkan calon untuk menghafaz sifat peribadi. Okey. Kemudian soalan kebat. Ini juga soalan yang sangat ditakuti oleh calon dan bila mereka takut mereka tinggal terus. Sebenarnya kita perlu fahamkan kepada calon-calon dalam kelas kita masing-masing. Sebenarnya soalan kebat ni soalan yang sangat membantu calon untuk mendapat markah.
Dan kita juga sebagai guru mesti mahir dalam menguasai soalan kebat dan juga tata cara menjawab kebat. Kita mesti mahir. Jadi kita perlu tahu rubrik kebat. Dia ada rubrik ni apa dia? Dia ada isi, dia ada huraian lengkap dan kesimpulan ataupun olahan menarik. Dan kita mahirkan calon dan kita sendiri pun wajib mahir dalam membaca stimulus. Dan kita kena faham stimulus dalam soalan kebat ni dia ada dua bentuk stimulus. Satu bentuk bergambar, poster, moto dan satu lagi dalam bentuk petikan. Dan kita kena faham juga kehendak soalan. Apa kehendak soalan kebat? Kebiasaannya, ini tadi yang rubrik tadi. Rubrik tadi kalau isi hanya satu markah. Kalau ada isi dan huraian, dia mesti ada. Dia ada dua markah. Antara isi nak ke huraian sama. Dia ada kata hubung. Kata hubungnya ialah SUKA. Saya dah sebut dah, saya tak ulang lah. S tu apa, U tu apa. Kemudian, selepas isi dan huraian, ada rubrik dia yang disebut sebagai huraian lengkap. Di huraian lengkap ni nak tulis apa? Boleh tulis sebab, boleh tulis akibat, contoh, cara ataupun dalil. Nanti kita akan tengok contoh dia. Kemudian, untuk nak mendapat markah 4. Dah ada isi, dah ada huraian lengkap, dia ada, mesti ada rumusan ataupun kesimpulan ataupun kita sebut sebagai pengajaran. Biasanya kita akan ambil pengajaran lah. Pengajaran ayat yang kita tulis ialah oleh itu kita hendaklah. Lah mesti ada. Lah tu. Mestilah, wajiblah. Dan mesti ada. Kita hendaklah, oleh yang demikian kita mestilah. Sebagai umat Islam kita wajiblah. Iaitu mesti ada dalam kesimpulan. Baik. Bila kita baca stimulus dan baca soalan berulang kali. Dalam soalan kebat ni, baca soalan berulang kali. Jangan baca sekali terus jawab. Kadang kita baca 2 kali pun, kita belum tentu dapat apa kehendak kebat tersebut. Kita bacalah 3 kali. Baik. Misalnya soalan tersebut, adakah jawapan tu perlu kepada jawapan hikmah ataupun kebaikan, ataupun sebab dilarang, ataupun tindakan, ataupun peranan, cara mengatasi kesan buruk ke kesan baik, bukti, menyokong, membangkang ataupun memberi pandangan. Itu antara kehendak soalan kebat. Baik, contoh dia. Ini stimulus dibagi. Indahnya sedekah, rajin sedekah, kebaikan melimpah. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan hujah anda untuk menyokong kehebatan amalan bersedekah. Yang ni, calon nak jawab dari sudut apa? Menyokong kehebatan amalan bersedekah. Maksudnya ialah, apa bukti hebatnya kita bersedekah? Kebaikanlah, hikmah dah. Jadi, macam mana cara nak cari isi jawapan? Kita biasakan calon kita sekurang-kurangnya mereka mencari 2 isi jawapan. Kadang-kadang 2 isi jawapan tu terus dia jadi isi dan huraian. Calon tersebut boleh jawab setakat itu sahaja. Alhamdulillah, mereka mendapat 2 markah. Baik. Contoh isi jawapan dia. Apa di sini? Dapat membantu orang yang susah, akan mendapat ganjaran pahala, akan disukai dan seterusnya lah sampai habis. Dan pastikan jawapan yang ada dalam stimulus tidak dijadikan sebagai jawapan dalam kebat, sama ada jawapan untuk isi, jawapan untuk huraian, jawapan untuk huraian lengkap dan jawapan untuk kesimpulan. Tidak boleh ambil mana-mana jawapan yang ada dalam stimulus, sama ada berbentuk tulisan ataupun berbentuk gambar rajah. Okey. Baik. Ini. Cara nak tulis kebat. Jadi, yang titik-titik depan tu untuk isi. Nak sampai ke huraian, dia ada kata hubung dia. Pilihlah.
Nak tulis supaya, kerana, untuk ataupun agar. Lepas pada huraian, kita nak huraian lengkap. Nak hubung pada huraian lengkap tu, calon boleh tulis kesan, contoh, dalil, macam yang saya sebut tadi. Kemudian terus kepada kesimpulan. Kesimpulan ni juga mahirkan, ingatkan pelajar-pelajar kita supaya kesimpulan ataupun kita sebut sebagai pengajaran ni tidak boleh diambil daripada jawapan isi, jawapan huraian dan jawapan huraian lengkap. Kalau diambil, dikira ulang isi jawapan. Baik. Dan KEBAT juga perlu calon-calon menulis pokok soalan sebagai panduan. Jangan terus-menerus menulis jawapan. Jadi calon tersebut mesti tulis hujah saya untuk menyokong kehebatan amalan bersedekah ialah itu. Ini bila saya paparkan di sini dengan warna merah, jangan tuan-tuan dan perempuan latih calon dengan menulis menggunakan pen warna merah. Calon hanya menulis dengan menggunakan pen berdakwat hitam. Ini saya nak paparkan di sini supaya tuan-tuan dan perempuan boleh guna slide ini untuk menunjukkan kepada calon di mana isi, di mana huraian lengkap dan di mana kesimpulan. Okey. Hujah saya untuk menyokong kehebatan amalan bersedekah ialah dapat membantu orang yang susah. Itu isi. Nak masuk ke huraian, dia mesti ada kata hubung. Kata hubung yang ada di situ ialah agar. Agar apa? Agar hati mereka menjadi gembira. Bila hati mereka menjadi gembira, kesannya apa? Kesan tu jadi huraian lengkap. Nak melengkapkan penceritaan isi dan huraian. Hubungan silaturahim semakin erat. Habis setakat itu. Terus masuk penutup ataupun kita panggil kesimpulan. Last. Tak ada dah selepas pada itu. Oleh itu, kita hendaklah melakukan kebaikan kerana Allah akan memberikan ganjaran pahala. Sampai kat tu pun okey. Kerana Allah suka pun boleh juga. Okey. Itu cara mudah sangat menjawab KEBAT. Jadi soalan ni ada di mana? Jawapan-jawapan yang ditulis di sini ada di mana? Ada di setiap isi yang kita buat tadi. Okey, nampak? Itu. Jadi sebab tu mahirkan calon untuk cari isi jawapan bagi KEBAT lebih daripada satu. Kemudian, ini tadi saya sebut dah salah satu daripadanya, iaitu pantang larang KEBAT. Tadi saya dah sebut dah, jangan ambil stimulus dan kehendak soalan tu sebagai isi jawapan. Dan elakkan penggunaan. Penggunaan apa? Dan selain itu, di samping itu, seterusnya, serta, atau, begitu juga, bahkan, akhir sekali ia juga. Sebab apa? Bila ada kata hubung yang ini, maka isi jawapan selepasnya dikira mengulang isi dan mengulang huraian. Ini saya sebut tadi, kita sebagai guru wajib mahir KEBAT. Wajib mahir KEBAT. Sebab soalan KSSM ni, setiap soalan ada soalan KEBAT. Baik. Dan pantang larang yang kedua ialah jangan jawab soalan KEBAT dalam bentuk kotak. Soalan jawapan dalam bentuk kotak, semua jawapan yang saya paparkan ni, yang tadi yang buat dia mesti dalam bentuk perenggan macam tadi. Dia tak boleh dalam bentuk kotak yang seperti ini. Jawapan tu semua betul tu. Dapat 4 markah. Tetapi disebabkan dalam bentuk kotak, maka calon tersebut hilang markah. Sebanyak mana tuan-tuan dan perempuan? Hilang 4 markah. Sayang. Yang ni kita, waktu kita menanda pun kita sentiasa sebut, sayangnya calon ni boleh dapat 4. Tapi dengan sebab salah teknik menjawab, maka hilang keseluruhan markah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita sendiri sebagai guru perlu berhati-hati. Dan yang kedua, dan yang keempat, jawapan KEBAT ni juga pantang larangnya ialah tidak boleh memberi jawapan dalam bentuk soalan KBKK ataupun
kita sebut dalam soalan terangkan. Dibuat macam mana? Ditulis di situ mengikut poin-poin. Isi dah huraian duduk nombor 1, baris yang kedua kesannya tu duduk baris yang berikutnya, lepas tu kesimpulan ataupun penutup oleh itu tu duduk baris yang lain. Yang ni juga hilang markah, 4 markah juga hilang. Kosonglah calon tu. Baik, di sini saya tunjuk salah satu contoh jawapan yang baik. Kita mahirkan calon kita. Tuan-tuan dan perempuan, kalau yang biasa mengawas peperiksaan SPM, tuan-tuan akan tahu bentuk buku jawapan ataupun helaian jawapan yang terkini, iaitu di kiri dan kanan ada barcode. Jadi bila ada barcode, tuan-tuan dan perempuan biasakan calon membuat garisan 3 sebelah dalam, iaitu garisan sebelah kiri. Biasakan 3 baris yang seperti itu. Dan di ruangan sebelah kanan, ruangan yang ditulis, jangan tulis apa-apa di ruang ini. Pesan kepada calon, jangan tulis walaupun perkataan itu ringkas, seperti ada yang akan. Nah, sebab dia akan menghilangkan bila kertas jawapan bentuk fizikal ni sampai kepada LPM dia akan masukkan dalam scanner untuk ditanda markah dalam online tu. Jadi takut jawapan-jawapan tu akan hilang ataupun nombor-nombor soalan tu akan hilang. Dan biasakan calon juga dengan menulis di atas tu seperti tersebut, nombor soalan, misalnya soalan 1, ataupun ditulis soalan 1. Dan setiap pecahan tu ditulis A1, A2 dan sebagainya. Ini contoh tulisan, contoh jawapan yang baik, iaitu daripada 1A1 dibagi jawapan, sebelum masuk ke A2 ditinggal sebanyak 2 baris ataupun 3 baris. Apa tujuan dia? Tujuannya ialah jika sekiranya calon tersebut membaca semula jawapan mereka dan calon tersebut mendapati jawapannya salah, jadi calon tersebut tidak boleh menggunakan korektor yang sangat disukai oleh calon ataupun menggunakan liquid. Diharamkan langsung. Kalau saya sebut diharamkan langsung. Nanti dia akan menghilangkan. Apabila di scan tu, dia akan hilang tulisan-tulisan tu. Sebab tertarik dengan ink liquid tu. Jadi macam mana cara kita nak buat? Biasakan calon dengan cara memotong. Menggariskan jawapan yang salah tu dengan 1 garisan sahaja. Itu cara terbaik. Di mana nak tulis jawapan yang betul? Semula tulis di ruangan yang kosong yang ditinggalkan oleh calon di bawah tu, seperti yang saya tunjuk dalam skrin ni. Okey. Yang ini juga perlu diberi peringatan kepada calon kita, pelajar kita, yang mesti dielak ketika menjawab soalan di atas kertas jawapan. Ini. Ini pengalaman pertama memeriksa menanda jawapan calon online. Yang ni calon sangat-sangat suka guna pen, gel pen, ataupun sekarang ni magic pen. Yang ini dilarang sama sekali. Sebab apa? Sebab kita boleh tanda dalam online tu, kita boleh letak markah satu-satu. Nah, di situ Al-Muntaqim, jawapan boleh, jawapan calon betul, kita letak markah di situ 1. Al-Jabbar, jawapan calon tepat sangat. Ini jawapan yang sangat-sangat tepat. Calon boleh mendapat 2/2. Tak hilang markah. Tapi yang menjadi susah dan pemeriksa terpaksa tunggu kadang-kadang sehingga 2 minggu untuk skrip tu masuk semula dalam line pemeriksa tersebut. Kerana apa? Kerana markah tidak boleh disubmit. Jadi terpaksalah LPM mencari fizikal kertas jawapan calon. Bila dah jumpa fizikal kertas jawapan, baru dipastikan bahawa inilah
contoh jawapan online calon yang bermasalah dan sebagainya, dipastikan betul dan sebagainya, baru dihantar semula dalam online tersebut. Jadi pastikan anak-anak kita, anak-anak pelajar kita jangan sama sekali menggunakan gel pen ataupun magic pen. Dan yang kedua, ini kesalahannya ialah apa? Elak. Kesalahan ni kita mesti bentangkan kepada calon ataupun pelajar dalam kelas kita. Ramai pelajar-pelajar kita yang menjawab jawapan tanpa ada kepala ataupun kehendak soalan. Takut apa? Takut soalan, jawapan tu tidak diberi mengikut kehendak soalan. Macam saya sebut awal-awal tadi, soalan tu berkehendakkan kepada kesan terhadap individu. Maka mula-mula dia tulislah individu. Tetapi jawapan yang kedua kadang-kadang tertulis jawapan menghala kepada masyarakat, menghala kepada negara. Maka calon tersebut juga akan hilang markah yang tidak berkaitan dengan kehendak soalan. Kemudian, yang ini yang tidak ada kehendak soalan, kepala soalan. Satu lagi kesan kepada calon ialah apa? Apabila mereka hendak menyemak semula jawapan, maka mereka terpaksa membaca semula soalan. Jadi, baca soalan semula, tengok jawapan. Jadi, menghabiskan masa calon tersebut dengan, maksudnya kalau saya sebut tak ada apa faedah lah. Tidak ada faedah. Maksudnya boleh mengurangkan markah, boleh mengurangkan masa sebenarnya untuk mereka memikirkan jawapan yang betul. Sekiranya dah ada kehendak soalan, mereka tidak perlu lagi merujuk kepada soalan. Baik. Kemudian yang ini, soalan banyak salah di sini. Yang ini salah satunya ialah dia menulis jawapan dengan tidak ada selang baris antara satu soalan dengan soalan yang lain. Misalnya 4B1. Salah satunya kesalahannya ialah dia tulis dengan tidak ada pokok soalan, kehendak soalan tak ada, tiba-tiba tulis terus Islam, menyembelih binatang, apa sebenarnya soalan tu nak? Yang kedua pula ialah beragama Islam, sembelih kerana Allah, masih hidup, halal dimakan. Ni apa sebenarnya soalan tu nak? Jadi bila dia baca balik, dia terpaksa lihat. Oh, 4B1 ni maksud menyembelih. 4B2 ni dia nak syarat sah menyembelih terhadap binatang. Itu pun kalau disemak soalan balik. Kalau dia tak semak soalan balik, maka itulah paparan markahnya. Paparan jawapannya. Adakah mendapat markah penuh? Tuan-tuan dan perempuan, cubalah nilai tengok daripada apa yang saya bagi tadi, sama ada calon ni boleh mendapat markah ataupun tidak mendapat markah. Dan kalau tuan-tuan sendiri pun menanda jawapan calon ni, maka tuan-tuan sendiri pun akan ini betulkah soalan ni? Betulkah jawapan ni? Inikah jawapannya? Jadi kita sendiri pun tertanya-tanya. Kemudian yang ini satu dah tak ada jawapan langsung. Tidak mencuba langsung. Ini biasanya soalan apa ni? Soalan 4 ni soalan yang di bidang tamadun sirah dan tokoh tadi. Ini kebanyakannya calon dia akan tinggal macam itulah. Dia tak cuba untuk meletakkan sebarang jawapan, nak tulis jawapan panjang sikit dan sebagainya. Nak mencuba, tidak. Calon kebanyakan dia tidak mencuba. Jadi ditinggal sebegitu sahaja. Jadi kita pun tengoklah 4B1 ni. Apalah berani, apalah rajin. B2 ni menulis buku. Siapa tokoh yang menulis buku? Jadi kita pun nak bagi markah ke tak bagi markah? Kemudian yang B3 tu. Tiba-tiba menulis mereka kerana mereka menjaga kita. Selain itu mereka membesarkan kita ke apakah menghantar ke sekolah dan sebagainya. Kita pun tertanya-tanya. Ini soalan yang mana satu pula ni? Kan? Jadi kita sendiri pun tertanya-tanya. Calon dia tak akan tanya dah. Jadi kita ni
Jadi kita kena maklumkan kepada pelajar, yang penting ialah tulis dulu kepala soalan, kepala jawapan ataupun kita sebut sebagai pokok soalan dah, berbagai-bagai istilah. Okey, saya rumuskan daripada yang awal tadi. Ini dah nak rumuskan. Kita ingatkan sekali lagi kepada calon kita, penggunaan pen juga memainkan peranan. Jadi guna pen yang berwarna hitam, sebab apabila kertas tu diupload, jawapan tu diupload masuk ke dalam untuk pemeriksaan secara online, jawapan mereka nampak jelas. Penggunaan ball pen, ball point pen, pen mata bola bulat, bukan gel pen, magic pen tadi deh. Kemudian elakkan pen biru, apa lagi pen merah, apa lagi pen hijau, ataupun mana-mana warna pen yang lain yang boleh guna hanya hitam sahaja. Dan juga elakkan menulis jawapan dengan menggunakan pensel. Sebab bila menggunakan pensel, nanti bila di scan nanti, dia akan tertarik antara satu sama lain. Dia akan, tulisan kita tu akan jadi tidak jelas. Ataupun kamu sering sebut dengan perkataan blur. Okay. Kemudian dari segi persembahan jawapan. Macam mana nak tulis? Okay. Tulis nombor soalan besar, soalan utama. Misalnya tulis dulu soalan SOALAN 1. Kemudian di ruangan yang garis 3 tu, tulis balik 1A1. Tu tulis nombor soalan. Kemudian bentuk poin yang seragam. Bentuk poin yang seragam ni misalnya kalau isi jawapan yang pertama, kamu letak sebelum isi jawapan tu letak dengan tanda anak panah, maka jawapan yang kedua pun dengan tanda anak panah, jawapan ketiga pun dengan tanda anak panah. Kemudian mulakan soalan baharu di halaman baharu. Maksudnya ialah soalan 1, helaian pertama, depan dan belakang. Soalan 2, kertas lain, helaian baru, depan dan belakang. Jadi di tangan kamu mesti ada berapa? Mesti ada 5 helaian kertas jawapan. Kemudian kamu perlu buat intro ataupun kepala jawapan macam tadi. Jangan tiba-tiba letak isi jawapan. Kemudian yang kedua, jarakkan jawapan dengan soalan. Macam yang contoh slide tadi. Baik. Kemudian yang ni kesilapan rutin. Yang pertama, jawapan meleret-leret. Jawapan yang meleret-leret ni, ataupun kalau dari segi daerah bahasa yang biasa kita sebut panjang berjela-jela. Biasanya di mana? Soalan kebat. Sebab apa dia jadi jawapan meleret-leret? Misalnya kamu sebut di sini macam contoh bersedekah tadi. Bersedekah ni akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Selain itu, kita akan rezeki kita akan menjadi bertambah berkat dan kita akan disukai. Kita letak panjang dah jawapan. Rupa-rupanya kita hanya dapat isi sahaja, uraian tak ada lagi. Itu jawapan dia, jawapan yang meleret-leret. Yang kedua, tidak ikut arahan. Tidak ikut arahan ni macam mana? Ikut suka. Kamu nak jawab soalan 1A1 dulu pun ikut kamu. Nak jawab soalan 1B1 pun ikut kamu. Lepas 1B1, 1A1. Lepas tu 1C1. Yang itu wajib elak. Wajib elak. Mesti ikut arahan. 1A1, 1A2, 1A3, 1B1, 1B3. Nah, arahan soalan berkehendakkan calon menjawab 5 soalan, maka 5 soalan wajib jawab. Kalau tak dapat cari jawapan, cuba juga untuk cari jawapan. Usaha sehingga habis tamat masa. Nah, kemudian yang ketiga, tulisan sukar dibaca.
Jadi masih ada masa untuk biasakan pelajar-pelajar sekurang-kurangnya baikilah tulisan yang kita sendiri sukar dibaca di peringkat sekolah. Apalagi kalau orang lain nak baca, kalau kita pun sukar untuk membaca tulisan anak-anak kita, orang lain pun lagilah sukar untuk membaca kerana mereka tidak biasa dengan tulisan calon kita. Susah-susah kita, suka-suka kita, dah kita biasa, kita bolehlah membaca dengan tidak mengambil masa yang lama untuk faham. Kemudian, jawapan di skop yang sama. Jawapan di skop yang sama. Macam tadilah. Biasanya memberi jawapan yang sama maksud akan menyebabkan pergaduhan. Yang kedua pula kamu jawab akan menyebabkan berlaku pertengkaran. Itu samalah. Pergaduhan, pertengkaran. Elakkan yang itu. Kemudian yang kedua, kamu sebagai calon, kamu mesti faham kehendak soalan. Macam tadi. Ini kesilapan, tidak faham kehendak soalan. Soalan tanya, hikmah dilarang. Kamu jawab, sebab dilarang. Tanya faktor, kamu jawab, kesan. Dan yang keenam, jawapan terlalu ringkas. Soalan jelaskan. Soalan jelaskan ni, kalau yang selalu petua yang Kak Nok berikan kepada calon dalam kelas ni, kalau soalan nyatakan tu biasanya 2 ataupun 1 hingga 2. Kalau jelaskan ni 3, 4. Kalau terangkan 4 ke atas, 5 ke atas. Jadi terangkan tu dia ada huraian, ada isi, dia ada huraian. Lebih daripada 5 ataupun 6. Jadi biasakan itu. Jangan soalan terangkan, jawab dalam bentuk nyatakan. Memang hilang markah lah. Kemudian tidak memberi perbezaan atau perbandingan macam yang dah sebut tadi. Jadi tak perlulah diulang di sini lagi. Kemudian olahan ayat tidak lengkap. Olahan ayat tidak lengkap misalnya di soalan kebat. Oleh itu kita hendaklah habis. Setakat itu je. Tidak disambung. Kemudian kesilapan rutin yang biasa satu lagi, mengguna bahasa atau perkataan SMS. Menulis jawapan dengan menggunakan perkataan atau bahasa ringkas. Menggunakan bahasa. Bahasa SMS ni contohnya kita orang. Korang. Korang. Kau orang, kurang, korang. Korang tahu tak? Itu. Elak. Perkataan satu lagi SMS terus sangat ringkas. Bekerjasama. BKJS buat dash. Sama juga. Bekerjasama. Ini pun elak. Kemudian jawapan berulang. Tadi dah sebut dah jawapan berulang. Kemudian menggunakan logat daerah. Kedah dengan logat daerahnya. Kelantan dengan daerahnya. Perlis dengan daerahnya. Jadi elakkan menggunakan logat daerah. Gunakan bahasa penulisan dengan menggunakan bahasa Melayu. Penulisan dalam bahasa Melayu tu, dalam subjek bahasa Melayu, begitulah kamu tulis dalam pendidikan Islam. Kemudian satu lagi, pastikan juga ejaan kamu mesti betul. Biasanya dalam istilah-istilah yang terkandung dalam kandungan mata pelajaran pendidikan Islam. Kalau Haji Ifrat, jangan kamu tulis Haji apalah. Haji contoh Haji apa. Biasanya yang kamu tulis yang selalu calon-calon jawab tulis salah ni, apa contoh dia? Tak. Salah satu macam itulah. Haji Tamatuk. Ditulisnya Haji Matuk. Salah. Itu. Dia mesti kalau Haji Tamatuk, Haji Ifrat. Itu. Kemudian mengelirukan pemeriksa. Mengelirukan pemeriksa ni banyaklah. Banyak. Salah satu contoh dia. Tulisan kamu tu
Soalan 1 bentuk macam ini. Soalan 2 bentuk macam ini. Soalan 3 tulisan kamu bentuk macam ini. Jadi pemeriksa tu pun keliru. Ni calon yang sama ke ataupun 3 calon masuk dalam satu skrip jawapan. Ataupun pemeriksa tu sendiri dia akan kata, sebab apa calon ni ada 3 bentuk tulisan. Ini mungkin berlaku kes meniru. Jadi bila jadi kes-kes yang macam ini, maka pemeriksa tu dia akan maklumkan kepada LPM. Jadi kertas tersebut akan diambil tindakan oleh LPM. Tindakan yang macam mana? Wallahu a'lam, pemeriksa sendiri pun tidak mengetahuinya. Dan elakkan. Itu sahaja tugas kamu. Elakkan. Okey. Rasanya setakat itu sahajalah perkongsian ilmu. Jadi Kak Nur ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penolong pegawai pendidikan daerah Pendidikan Islam Kupang Pasu, Ustaz Muhammad Zamri bin Mahmud, rakan-rakan yang sangat membantu dalam program pembubaran Pendidikan Islam SPM ni, Ustaz Muhammad Yusuf Fadilah bin Yusuf, penolong kanan kurikulum Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, dan Ustazah Salihah binti Abu Bakar, guru agama SMK Darul Amahai, serta rakan-rakan jurulatih Pendidikan Islam Al-Falah, pejabat pendidikan daerah Kupang Pasu, Kedah Darul Aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.